Pada saya untuk saya ini semua. Okey, harapkan semua siap-siap. Okey, cikgu ada buka 3 sesi lah untuk hari ini, pukul 3 sampai pukul 4. Tapi cikgu ambil masa sekejap je, awak jangan risau lah. Pukul 3 sampai pukul 4, lepas tu malam ni pukul 9 sampai pukul 10 dan esok punya ada pukul 3 sampai pukul 4. Iaitu untuk special untuk pelajar yang ambil IT dan kelas-kelas tambahan yang lain lah. Harapkan semua pelajar tidak terlepas lah peluang-peluang yang masa-masa yang cikgu letakkan. Okey, semua sudah bersedia Sedia cikgu. Okey, baik Okey, cikgu akan kongsikan slide. Bukan slide lah. Macam kerja khusus lah, apa yang perlu anda buat lah. Sebenarnya kerja khusus tingkatan 4 ni macam kerja khusus tingkatan 3 dulu. Cuma dekat 3 dulu dia lebih sikit. Cuma yang ni cikgu dah siap-siap dah buat dah soalan-soalan. Awak buat je. Senang je, memang senang. Cikgu dah bagi dah soalan-soalan dekat situ. Ada contoh bagaimana cara dan kaedah dia. Cuma awak masukkan isi. Okey, baik cikgu kongsikan sekejap screen start. Okey, baik. Maaflah, cikgu guna phone je ni. Sekejap Okey, semua pelajar boleh tengok kan screen yang cikgu paparkan tu. Hello? Nampak. Nampak. Okey, melalui kerja khusus ni, senang je. Seperti yang kita buat tingkatan 3 lah dulu. Cuma yang ni awak sudah ada pengalaman yang lepas lah. Cikgu rasa tak ada masalah untuk awak. Okey, ini adalah tugasan pelbagai istimewa masa pelajaran sejarah 2021, Kesatuan 34, tugasan sejarah kajian khusus. Bukan saja awak je kena buat, semua tingkatan kena buat. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Cuma tingkatan 5 je letak nak start, tidak perlu buat. Okey, jadual perancangan tugasan, cuba tengok dekat sini. Dia bermula 9 Julai 2021. Edaran maklumat tugasan kepada pelajar 13 Julai, pemilihan tajuk dan kaedah pelaksanaan tugasan. Yang kedua tu pelajar menyiapkan bas. 27 Julai, pelaksanaan tugasan menulis laporan dan 31 Ogos menghantar laporan kepada guru kelas dan semakan dan pengenalan oleh guru kelas dan hantar dibuat di GC dan guna Anyflix. Awak tahu tak kita ada GC kan? Tahu. GC tu hantar kepada sana dan satu lagi tu hantar kepada guna Anyflix tu. Buat Anyflix tu lepas tu send link kat cikgu masing-masing. Anyflix tu maksudnya link tu kita buka. Dia boleh buka lah yang satu-satu dia tu. Gitu. Link tu hantar kepada guru kelas masing-masing. Okey, baik. Untuk kerja khusus tingkatan 4 ni, untuk pengajaran awak, kita ambil bab 6 tau. Bab 6. Awak boleh buka buku teks tingkatan 4 dan tengok bab 6. Okey. Arahan tugasan, kita tengok sini. Pengaruh komunis yang kita berlaku sebelum kita semua pelajar yang kedua dan komunis melakukan berbagai tindakan untuk mengumpulkan ekonomi negara dan menjaga cabaran politik. Matlamat ini adalah kelas untuk merampas kuasa daripada British dan menggantikannya dengan sebuah republik komunis. Okey, ini adalah mengenai
tajuk stimulus ataupun tajuk dan stimulus dia yang memberi gambaran tentang bab 6 tingkatan 4. Jadi, apa yang perlu awak buat sini ialah hasilkan satu laporan untuk menjawab persoalan di atas yang mengandungi aspek berikut. Dia ada tajuk kajian, dia ada nama penulis, dia ada kelas nama maktab, dia ada isi kandungan, objektif kajian, kaedah kajian. Lepas tu dekat sini, cikgu dah sedia dah bagaimana cara nak buat. 6.1 pendahuluan. 6.2 menyatakan cara kemasukan pengaruh komunis negara kita. Yang ketiga, ini adalah soalan-soalan yang telah diletakkan oleh guru. Awak tidak perlu susah lah. Jawab saja soalan yang telah ditetapkan. Boleh faham tak? Faham, cikgu. Bagus. Kalau faham, bagus. Jadi, kita pergi kepada panduan pelajar, tugasan pelbagai instrumen. Antara yang kita dapat. Okay. Ini yang cikgu sediakan ni, awak ikut je satu-satu. Dari segi perancangan, dia ada 8 masa. Perancangan ni, dia ada jadual kerja, nara semak. Jadual kerja yang tak adilan, cikgu post yang cikgu tunjuk mula-mula tadi. Berapa hari bulan, buat apa. 6, contohnya 6 hari bulan 7 buat apa. Yang cikgu post mula-mula saya atas sekali tadi. Dan sampai 31 Ogos, penghantaran laporan. Itu jadual kerja. Objektif kajian. Objektif kajian, awak faham kan objektif kajian? Objektif kajian maksudnya apa yang awak nak kaji dalam ni. Objektif kajian tidak boleh banyak awak letak dalam tu. Dalam 3, maksimum 3 je. Maksimum ambil 3 je objektif kajian. Contohnya awak ambil dalam ni je, yang soalan-soalan cikgu bagi. Contohnya, objektif kajian awak ialah menyatakan cara kemasukan, mengkaji cara kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Itu satu. Yang kedua, mengetahui perkara yang dilakukan oleh komunis yang menggugatkan keamanan dan kesejahteraan negara. Yang kedua. Yang ketiga, cara atau kaedah kerajaan untuk menangani ancaman komunis pada masa tersebut. Boleh faham tak? Ambil 3 saja objek. Hello. Faham, cikgu. Faham Yang ketiga adalah berkenaan dengan kaedah kajian. Okey, kaedah kajian ni awak dah belajar dulu bagaimana cara untuk dapatkan kaedah kajian. Mungkin awak boleh menggunakan kaedah melayari internet. Yang kedua, menggunakan rujukan buku sejarah. Yang ketiga, akhbar-akhbar. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, apa-apa sahaja kaedah yang awak guna pakai. Ataupun awak menggunakan orang sumber. Kalau orang sumber, contohnya siapa? Orang berapa? Kampung apa? Kat bawah tu semua cikgu dah letak cara atau kaedah. Bagaimana saya nak tajuk awak tu? Awak fikir. Itu tajuk tu. Berdasarkan pada arahan tugasan itu, treatkan satu tajuk. Kemasukan komunis di negara kita mengancam sosioekonomi negara. Boleh. Treatkan satu tajuk, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya, awak ikut sahaja apa yang perancangan yang telah dibuat dalam ni. Sebelum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ikut saja apa yang ditetapkan oleh cikgu. Gitu. Okey, bila dah siap perancangan, dia akan dapat 8 masa. Yang kedua, pengenalan. Mengumpul maklumat berdasarkan kepada sumber rujukan. Penulis menulis pengenalan yang sesuai dengan tajuk tugasan dan menggambarkan perubahan kandungan hasil penulisan. Pengenalannya awak nak mula daripada atas sampai dah bawah. Awak nak rampungkan semua pun boleh. Dari segi pengenalan. Pengenalan ni 5 markah sahaja.
Okey, nombor 3, perkembangan isi laporan. Nyatakan cara pemasukan pengaruh komuniti di negara kita. Ni soalan ni direction daripada buku teks. Awak boleh tengok, ambil dari buku teks pun boleh ataupun nak ambil daripada luar pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya isi kena lengkap lah. Jelaskan cara pemasukan pengaruh komuniti di negara kita. Itu 10 markah. Okey, nombor 4. Apakah perkara yang dilakukan oleh penduduk menggugatkan keamanan dan kesejahteraan negara? Tapi itu tepi tu cikgu dah buat dah. Membuat huraian lengkap. Apakah tindakan komunis yang boleh menggugatkan dari segi ekonomi, apa yang dibuat komunis yang menyebabkan ekonomi negara menjadi gugat, infrastruktur, dari segi keselamatan dan pasukan keselamatan. Ini ada dalam buku teks. Awak boleh ambil dalam buku teks, tak ada masalah. Nombor 5, bagaimana cara keedah kerajaan pada masa tersebut? Pelajar boleh membuat analisis bagaimana cara keedah yang digunakan oleh kerajaan untuk menangani ancaman komunis. Yang ini 10 markah. Banyakkan cara keedah kerajaan. Buku teks pun ada. Mewujudkan kampung baru, perundingan, semua ada. Okey, nombor 6. Sebagai pelajar sejarah yang pintar, bagaimanakah cara untuk mengikarkan kedamaian dan kemakmuran yang kita bina pada hari ini? Uraikan berdasarkan pengetahuan pelajar bagaimana untuk mengikarkan kedamaian dan kemakmuran yang kita bina pada hari ini. Bagaimana? Bagaimana kita nak mengekalkan? Yang pertama, bagaimana cara dia? Saling menghormati di antara satu sama lain. Lagi, bagaimana cara dia? Kita nak mengekalkan. Kena menghormati pemimpin. Budak. Pasal pula sentiasa patuh kepada undang-undang. Tadi sore undang. Gitu. Jadi kena ada huraian-huraian contoh-contoh lah. Macam. Boleh faham tak? Hello. Faham cikgu. Okey, bagus Bagus. Boleh faham. Nombor 8 itu adalah membuat rumusan. Start apa dah guys? Tak lah. Tengah record. Yang apa? Sekejap. Jangan, kau tak kena masa. Okey, baik rumusan. Awak boleh tengok rumusan. Pengetahuan apa yang awak dapat daripada penulisan awak tu. Merangkum sesuatu aspek dan regular dan dengan kuasa. Pengetahuan yang awak dapat, apa yang awak dapat. Contohnya awak cakap penentangan komunis sememangnya memberikan kesan yang sangat mendalam dari segi ekonomi, dari segi politik dan juga dari segi sosial. Gitu pengetahuan yang awak dapat daripada pengkajian awak. Lepas tu adanya nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni kita hendaklah sentiasa berwaspada ke, kita hendaklah saling bekerjasama ke. Itu nilai-nilai murni. Dan harapan awak bagaimana supaya sentiasa negara sentiasa terpelihara tu daripada ancaman anarki kuasa luar. Itu bergantung kepada knowledge awak dan juga kreativiti awak. Bagaimana cara untuk memulai rumusan dengan baik untuk mendapatkan 10 markah berdasarkan pengetahuan, nilai yang murni dan juga harapan. Boleh faham Okey, senarai semakan tegaskan. Terbunyi tu. Tengok. Sumber rujukan ni awak kena ada. Sumber rujukan relevan dengan yang tugaskan agar awak nak gunakan orang sumber. Tapi sekarang ni kalau awak kata contohnya awak ada jumpa dengan seorang pakcik lah, dia berumur dalam 100 tahun ke, yang hidup pada zaman komunis ke, awak boleh ambil sebagai orang sumber, bercakap dengan dia. Tapi nasihat saya, awak tidak perlulah pergi ke satu tempat itu. Mungkin awak boleh mengambil daripada situ.
Sebab saya ni kan sekarang ni kan musim wabak COVID dan sebagainya. Kita tidak perlu keluar. Cuma gunakan sepenuhnya lah. Macam orang kata apa? Apa tu tag, internet. Boleh faham kan maksud saya? Itu kan. Namakan awak paksa mak ayah awak pergi ke apa tu tempat Jepun di Negeri Sembilan tu. Paksa ke mak awak pergi ke penghulu kawasan tu. Waktu tak polis lah pergi ke Negeri Sembilan meninggal tu. Tak perlu lah. Cuma awak buat pengkajian awak tu melalui kalau boleh buat internet. Dan kalau bernasib baik, pakcik-pakcik awak yang hidup pada umur sekarang 90 tahun ke, boleh tanya dia sebagai orang tu, sebagai orang tua. Okey, pembentangan ini merangkumi keseluruhan pendidikan dan menarik. Jadi kita pembentangan memang kita tak ada lah. Cikgu akan ambil masa merangkumi keseluruhan pendidikan lah. Nampak kemas, menarik, itu termasuk. Okey, penilaian umum ada dua markah, kemas, tersusun. Penggunaan bahasa yang dramatik, bahasa yang cantik lah maksudnya. Baik, kemas, tersusun. Dan last tadi ialah jumlah markah adalah 100 markah dan cikgu ambil hanya 20% sahaja. Keseluruhan buat polis adalah 100 markah dan penilaian umum adalah 20% sahaja daripada 100 itu. Okey, pelajar boleh merujuk buku teks berkaitan 46, ancaman komunikasi pengesahan darurat. Laporan pelajar boleh menggunakan talian, boleh menggunakan tulisan tangan ataupun komputer dan tidak boleh melebihi 15 muka surat. Jadi kalau boleh, tak perlu sampai 15 tak apa, 10 tak apa. 10 muka surat pun dah okey dah. Boleh tak? Ke awak nak tulis tangan semua? Tak. Awak janganlah tulis tangan, meninggi. Meninggal. Guna komputer je. Kat rumah ada komputer kan? Ada. Ada. Ada komputer, elok lah guna komputer. Jadi kita selaraskan lah semua menggunakan komputer. Muka surat bukuan 10 muka surat tu dah okey dah. 10, 11. Saya buat benda kat 15 tapi takut yang pula kena buat klik tu banyak kan. 10 pun dah okey dah. Dan kalau dekat sini dan itu sahajalah penerangan cikgu dan benda ni cikgu akan kongsikan dalam grup besar dan awak akan ikut tugasan ni berdasarkan apa yang cikgu terangkan. Dan pada itu kalau ada masalah apa-apa tolong WhatsApp cikgu secara direct lah untuk bertanya ke ada masalah ke dan sebagainya. Okey, boleh faham tak? Cikgu, Ya, baik. nak tanya. Ya, baik. Kan cik kata benda ni kena buat dalam AnyFlip, dalam bentuk AnyFlip Ini flip. Maksudnya nanti kita buat je dekat Microsoft Word macam biasa. Lepas tu hantar je dekat GC tu. GC tu hantar kat GC satu. Yang satu lagi tu untuk hantar kepada guru kelas masing-masing menggunakan AnyFlip. Link AnyFlip ni awak send dekat cikgu. Untuk kelas cikgu, send kat cikgu. Untuk kelas lain, Baik dek. Boleh kena buat AnyFlip. Ikut atas cikgu tu sendirilah. Nanti sana. Betul. Easy je. Tapi cikgu dah selaraskan kan. Maksudnya satu ke GC dan satu lagi ke AnyFlip tu hantar kepada guru kelas. Okey. Contohnya awak kelas mana? C. Cikgu Nora. Cikgu Nora hantar ke GC 1 dan hantar ke AnyFlip ni kepada Cikgu Nora. Okey, baik. Boleh untuk mendapatkan 20%.
50% Okey, je. ada soalan lagi daripada lain? Apa payah raya berbahaya ni? Hello? Tak Tak ada. ada. Tak ada dah. Kejap jadi kalau tak ada soalan, kejap. Kita cikgu guna telefon. Mungkin juga. Aduh. Kejap aku sorry. Okey. Sekejap. Okey, ada apa-apa lagi tak soalan yang boleh cikgu bantu juga? Untuk sesi yang pertama, hari ini sesi yang utama. Dan malam ni ada satu sesi lagi. Siapa pelajar yang tak sempat boleh masuk malam ni pukul 9. Dan satu lagi esok lah, pukul 3. Sekejap lagi cikgu akan kongsikan bahan-bahan ni masuk dalam guru besar dan awak boleh tengok juga. Boleh Boleh. Boleh. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua pelajar yang datang pada petang ini. Okey, boleh ni dah buka kamera je. Cikgu nak ambil dapat bukti kehadiran pelajar-pelajar. Amma, Alia, Haji, Isha dan Mia ni buka webcam sekejap. Cikgu nak ambil gambar. Okey, baik. Bagus. Aziz. Ada Aziz? Ya. Buat apa? Okey, baik. Sekejap. Kejap, baik. Sekejap, senyum sikit. 3, 2, 1, go. Muka busy. Okey, baik. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih. Dan boleh masuk slot yang satu lagi. Malam ni pukul 9. Kalau siapa yang tak sempat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you. Terima kasih.